jutaan Tuhan. Sakura yang berwarna purple, pink, sangat indah. Ayuh kita lihat bukti-bukti kewujudan Allah melalui dalil nakli, akli dan kajian saintifik. Melalui mengetahui bukti-bukti kewujudan Allah ini, pelajar akan dapat menjelaskan konsep al-ilahiyah, menjelaskan bukti-bukti kewujudan Allah dan melalui bersumberkan dalil nakli, akli dan juga kajian saintifik. Banyak sekali bukti-bukti kewujudan Allah dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan bumi, gunung, bukit, gunung ganang sebagai paksi bumi ini daripada goncangan dan sebagainya. Allah mencipta galaksi, Allah menciptakan dan mengatur planet-planet di universe kita. Dalil nakli yang membuktikan Allah itu wujud dan menciptakan bumi ini. Seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmat. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan bagi orang-orang yang beriman. Dalil nakli yang seterusnya yang membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ bal hum qaumun ya'dilun. Bahkan siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya. Pernahkah kalian terfikir siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menjadikan siang dan malam, yang membuatkan air laut pasang dan surut, yang menurunkan hujan di langit, yang memanaskan bumi ini dengan pancaran cahaya matahari yang berkilau? Dapatkah anda memikirkan bagaimana semua ini terjadi? Dapatkah akal memberi jawapan? Dapatkah ilmu anda memandu anda untuk mendapatkan jawapan? Dari mana manusia datang? Apakah kehidupan manusia yang seterusnya? Dan apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Sama-sama kita renung-renungkan. Dapatkah akal memberikan jawapan bagaimana ikan hidup di lautan penuh warna dan warni, bagaimana debunga menghasilkan wangian, membiakkan diri mereka, binatang-binatang menjadi mangsa dan juga pemangsa antara satu sama lain. Subhanallah, subhanallah wa subhanallah. Subhanallah,
Indahnya bumi ciptaan Allah, bulan yang cantik mengambang yang dapat kita lihat di malam hari menerangi bumi yang gelap. Mari kita lihat bukti kewujudan Allah melalui kajian saintifik. Allah telah nyatakan sebenarnya dalam Al-Quran kejadian manusia, gunung, bukit sebagai pasak bumi. Kejadian alam ini yang indah, laut yang terbentang luas, laut yang tidak bercampur antara satu sama lain. Maha suci Allah. Mari kita sama-sama saksikan. Antara contoh yang pertama, kejadian manusia. Mungkin ada yang dah tahu bagaimana manusia jadikan, dan mungkin ada yang lupa atau mungkin yang belum tahu. Jom kita sama-sama menuntut ilmu. Seterusnya, peringkat kejadian manusia. Seperti mana dalam surah Al-Mu'minun, terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Masya Allah. Pertama, nutfah air mani. Kedua, alaqah, segumpal darah. Ketiga, mudghah, seketul daging. Keempat, izaman, tulang. Dan yang kelima, lahman, tulang tersebut dibaluti dengan daging. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan lahirlah kita di muka bumi. Tahukah anda bahawa laut telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 32 kali? Manakala 13 kali Allah sebutkan tentang daratan. Maha suci Allah yang menjadikan laut dan menjadikan daratan dengan begitu indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لكم يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak-ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gelita yang bertindih-tindih. Apabila ia mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Al-Quran tadi menjelaskan tentang kegelapan di dalam laut. Nanti kita akan tengok spektrum cahaya di dalam dasar laut. Tapi tahukah anda, dahulu manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman 20 ke 50 meter sahaja kerana tiada kelengkapan menyelam yang baik, yang canggih. Namun hari ini mampu menyelam dengan kedalaman ekstrim sedalam 11 kilometer dengan kapal selam. Masya Allah. Di bawah dasar laut tersebut banyak sekali ciptaan Allah yang tidak terjangkau di fikiran kita. Daripada ayat Al-Quran itu tadi, dapat kita fahami bahawa ombak laut telah menjadi penghalang cahaya dari menembusi ke dalam laut. Manakala awan menjadi penghalang cahaya menembusi ke laut. Daripada awan turun ke ombak, ombak menghalang lagi
cahaya untuk menembusi ke dasar laut. Dan kerana faktor-faktor itulah laut menjadi gelap gelita dan berlapis-lapis. Hal ini berpunca daripada perubahan cahaya matahari apabila terbias melalui unsur-unsur yang disebutkan tadi, iaitu awan dan juga ombak. Jadi cahaya jadi terbias dan laut juga menjadi gelap gelita. Sehingga kedalaman 200 meter sahaja cahaya akan sedikit-sedikit menghilang. Spektrum cahaya di dasar laut pula terdiri daripada 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Warna pertama yang hilang ialah merah, disusuli jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Pada kedalaman 200 meter, cahaya akan menghilang terus dan gelap gelita. Maha suci Allah yang menjadikan bumi ini yang sangat hebat ciptaannya, dan kita perlu sentiasa mengkaji ciptaan Allah ini. Seterusnya, penciptaan gunung dan juga bukit bukau. Pembentukan gunung ganang dan bukit bukau berfungsi untuk menguatkan tanah dan supaya bumi tidak berpecah-pecah, tidak mereka. Allah dah sebutkan sebenarnya dalam Al-Quran, ya, beribu-ribu tahun yang dulu telah dituliskan di dalam Al-Quran tentang ciptaan gunung dan ganang ini. Pembentukan gunung ganang mempunyai akar yang memanjang ke dalam bumi. Ada lagi akar tu. Al-Quran sebut gunung ganang menjadi paksi bumi. Manakala Clarence Darton 1889 kajian beliau membuktikan gunung memainkan peranan penting dalam memegang dua plat tektonik bersama. Allah dah sebut, Al-Quran pun sudah menyebutkan perkara tersebut. Tahukah anda, lilitan bumi lebih kurang 3,750 km, manakala kerak bumi sedalam 1 hingga 30 batu, yang mana sangat nipis dan boleh menyebabkan goncangan bumi berlaku. Oleh sebab itu, Maha Suci Allah telah menjadikan gunung ganang sebagai pasak yang menjadikan bumi ini lebih stabil. Fenomena ini nampak baru dalam kalangan ahli saintis, ya, ada kalangan ahli sains, ahli geologis baru, tetapi sebenarnya dah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam seperti mana surah An-Naba ayat 6 hingga 7, yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak? Hebat Allah, Maha Suci Allah, Allah yang paling mengetahui, Maha Bijaksana. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Surah An-Nisa ayat 56 bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, lalu kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka rasakan azab tersebut. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ini menunjukkan bahawa kulit kita ada deria rasa sakit. Setiap kali orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka itu hancur, Allah buat balik semula kulit mereka dan berulang-ulang kali supaya mereka rasakan azabnya itu. Ini menunjukkan kulit bisa merasa sakitnya, panasnya api neraka. Allahu Akbar. Maha suci Allah yang menjadikan kulit ini, ya, dengan ciptaan yang sebaik-baiknya.
Banyak lagi bukti-bukti kewujudan Allah di muka bumi ini. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan segala ciptaan yang ada di bumi dan di alam semesta. Sebagai umat Muslim, kita harus percaya bahawa di sebalik keindahan bumi kita ini adanya pencipta yang maha bijaksana. Oleh itu, pentingnya kita mengenal Allah, pentingnya ma'rifatullah, membebaskan manusia dari perhambaan sesama makhluk, menambah keyakinan bahawa hanya Allah tempat yang layak kita sembah dan tempat memohon pertolongan. Dengan mengenal Allah juga dapat menyelamatkan kita dari azab Allah di akhirat kelak. Tidak cukup hanya mengenal Allah, tapi kita harus jelmakan kecintaan kita itu dengan peribadatan kita dan juga dengan menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.